Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian, kali ini saya ingin membincangkan pasal pendidikan Islam. Sebab yang amat penting, pendidikan Islam ini sebab telah terbukti telah menghasilkan ramai orang yang hebat-hebat. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni ketika Rasulullah hijrah ke Madinah tu, dia baru berusia 10 tahun di Madinah. Dan ketika perang Badar usianya baru 11 tahun. Dia nak turut perang, tapi Rasulullah tak bagi sebab had umur pada waktu itu untuk pergi perang adalah had bawah lah, had minimal adalah 15 tahun. Jadi dia tak boleh ikut perang lah. Tapi dia tak berdiam diri, dia terus menghafal Quran sebanyak yang mungkin, dan ketika umurnya 15 tahun, separuh Quran sudah dia hafalnya, kan. Dan dia ni orang yang cerdik luar biasa lah. Rasulullah selalu memberi perhatian kepadanya, memberikan didikan khas padanya, dan kena kecerdikannya itu Rasulullah telah pernah mengarahkan dia untuk mempelajari bahasa Suryani. Bahasa Suryani ni sekarang orang sebut Aramaik lah, Aramaik banyak digunakan oleh orang Kristian. Bahkan Bible pun yang asalnya itu adalah dalam bahasa Aramaik, bahasa Suryani. Sekejap saja dia boleh hafal, dia boleh faham bahasa itu dan boleh menulis. Dia ni pandai menulis juga, kan. Kemudian Rasulullah suruh dia belajar bahasa Ibrani. Sekarang ni orang panggil Hebrew. Hebrew ni digunakan oleh orang Israel, oleh orang Yahudi sampai sekarang lah, kan. Tak lama tu dia pun pandai berbicara dalam bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, dan juga menulis, kan. Jadi ini menyebabkan Rasulullah telah melantik dia menjadi salah seorang penulis wahyu dan juga penulis surat, penulis surat Rasulullah. Jadi Rasulullah masa itulah banyak mengutus surat kepada orang-orang di utara, di Syria. Orang Syria waktu itu menggunakan bahasa Suryani, bahasa Suryani, bahasa Aramaik yang orang Kristian gunakan. Manakala sebelah Mesopotamia tu ramai orang Yahudi kat situ dan mereka banyak menggunakan bahasa Hebrew lah. Jadi Rasulullah mengutus surat biasanya dalam bahasa mereka. Dan Zaid ni lah yang menulis surat tersebut, kan. Jadi dia ni memang handal lah, dia penulis wahyu, penulis surat, kan. Jadi ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar telah membentuk jawatan kuasa lah untuk mengumpulkan semua Quran, mengumpulkan dan jilidkanlah sebagaimana kita lihat sekarang lah. Dan pengurusinya ataupun pengarahnya adalah Zaid bin Sabit lah, kan. Jadi tugas yang begitu besar telah diberikan kepadanya, padahal pada waktu itu usianya baru 20-an, belum sampai 30 pun lagi, kan. Jadi inilah kehebatan pendidikan yang masa zaman Rasulullah pada usia 20-an, hasil pendidikan itu telah boleh dilantik menjadi pengarah satu tugas yang berat lah, kan. Jadi kalau kita perhatikan semua ni pendidikan Rasulullah tu, boleh kita rumuskan seperti rajah yang ada di belakang kita ni lah, di belakang saya ni, iaitu dia ada asasnya lah Rabbani, kemudian menjadi khalifah Allah, hamba Allah, dan Quran dan hadis tu menjadi dia punya asas dia, menjadi segala-galanya punca dia, dan itulah dia pendidikan Islam tu. Dan akhirnya matlamat adalah menyempurnakan akhlak lah, menyempurnakan akhlak. Itulah dia pendidikan Islam, Okey, mari kita lihat pendidikan Rabbani, Jadi pendidikan Rabbani ini, Rabbani berasal daripada perkataan Rabb, Rabb itu maknanya Tuhan yang menciptakan sekalian alam ini, kan. Oleh itu pendidikan Rabbani ini maksudnya pendidikan yang asalnya daripada Quran dan hadis lah, kan. Jadi Allah sebutkan ni dalam Quran pasal pasal Rabb inilah, kan. Bahkan dalam satu surah, satu ayat dalam surah Al-Imran Allah berfirman, maksudnya lebih kurang, kan, tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, agama dan hikmah serta pangkat Nabi, kemudian dia tergamak menyatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah, kan. Tetapi hendaklah dia berkata, kan, hendaklah kamu menjadi orang yang Rabbaniyin, yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Surah Al-Imran. Jadi perkataan walakin kunu rabbaniyin, kan, rabbaniyin
bima kuntum kan, bima kuntum ta'lamun. Perkataan itu amat penting. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbaniyin kan, walakin kunu rabbaniyin kan. Akan menjadi orang rabbaniyina bima kuntum ta'lamun kan. Kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu kan. Jadi itulah kerja Rasul. Bukan dia nak suruh orang sembah dia kan. Dia tak akan suruh orang sembah dia, tapi dia adalah mengajak orang menjadi orang yang rabbaniyun kan, iaitu menyembah Allah Taala kan. Jadi inilah di antara juzuk amat penting dalam pendidikan Islam kan. Dan juga banyak lagi lah ayat Quran kan, di antara macam surah Al-Maidah kan, Allah berfirman kat situ kan, ada juga perkataan rabbaniyun kan, rabbaniyun. Dalam Al-Maidah juga rabbaniyun kan. Ada banyak ayat Quran yang menunjukkan perkataan rabbaniyah ni amat penting dalam pendidikan kan. Maknanya ialah kita menyembah Allah lah, kita mengakui kebesaran Allah Ta'ala kan. Yang kedua pasal khalifah Allah kan. Khalifah ni wakil lah, maknanya wakil Allah di muka bumi ni. Dalam surah Al-Baqarah lah berfirman, inni ja'ilum fil ardi khalifah kan. Sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ni kan. Maknanya Allah sebutkan kepada malaikat nak melantik manusia ni lah menjadi khalifah, iaitu Nabi Adam lah kan. Jadi bertindak sebagai wakil Allah di muka bumi ini ya. Jadi perkataan khalifah ini pun telah digunakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah untuk menggelarkan ataupun memberi nama kepada pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW lah. Misalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, semuanya sampailah masa zaman Khalifah Utsmaniyah pun ya, menggunakan gelaran khalifah kan, untuk bukan dia tak sebut dia sebagai raja, tak sebut sebagai presiden, tapi sebagai khalifah ya, sebagai khalifah di muka bumi ini kan. Jadi itu ya, dalam pendidikan Islam kita nak latih orang untuk menjadi khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini yang bertindak mengikut sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juzuk yang berikutnya adalah menjadi hamba Allah kan. Menjadi hamba Allah ini juga amat penting lah kan. Dalam satu episod dalam sejarah Islam penting ini ya, ketika nak perang Qadisiyah ni ya, ini masa zaman Umar bin Khattab ya, tentera Islam datang ke Parsi. Parsi itu pada waktu itu sebuah kerajaan yang gagah. Ada dua kerajaan yang amat besar pada waktu itu. Kita tolak yang sebelah sini lah. Sebelah sini ada masa itu Sriwijaya pun besar juga ya, Sriwijaya besar juga ya. Tapi jauh ya. Tapi yang dekat itu adalah Parsi dan juga Rom ya, Byzantium. Jadi Parsi ni besar nah. Jadi nak perang ni, nak lawan ni tentera Islam lawan ni Parsi. 120,000 orang ya, tenteranya diketuai oleh Rustam bin Al-Farakzat Al-Armani, orang Armenia dia ni ya. Masa itu Armenia di bawah Parsi ya. Ada 120,000 orang tentera dia. Tapi tentera Islam masa itu 4,000 orang je nak lawan. Umar tambah lagi lah 5,000 orang lagi lah, jadi 11,000 orang lah kan. Jadi pada waktu itu ketuanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Tapi Rustam ni dia tak mau perang lah, kalau boleh jangan perang lah kan. Dia tahu kehebatan tentera Islam ni. Dia hantar utusan untuk negotiate lah. Jadi kemudian Sa'ad hantar Al-Mughirah kan, menghantar Al-Mughirah bin Syu'bah kan. Jadi dalam perbincangan tu Rustam tanyalah, kenapa kamu datang sini kan? Kita boleh berbincang, kita boleh bisnes dengan cara yang lebih menguntungkan kan. Kamu boleh datang buat bisnes tempat kami kan. Tapi dia kata apa? Al-Mughirah kata apa? Kami diutus untuk mengeluarkan dan membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia agar merdeka dan hanya menjadi hamba Allah semata-mata. Kemudian negosiasi tak jadi jugalah, gagal lah. Kemudian dia balik. Kemudian dia hantar lagi utusan untuk negosiasi balik kan. Kemudian saat menghantar Rub'i bin Amir kan, pun sama juga. Dia kata kami datang ni untuk membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia supaya menjadi hamba Allah semata-mata kan. Jadi gagal lagi perbincangan itulah kan. Kemudian dia hantar lagi utusan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menghantar Huzaifah bin Mihsan.
bincang. Akhirnya pun sama juga. Dia kata kami datang untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama manusia supaya mereka menghambakan diri semata-mata pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi inilah 3 kali negotiate tak jadilah. Tak boleh kan, tak jadi, gagal. Tapi ketiga-tiganya menyatakan kami nak merdekakan manusia daripada perhambangan manusia lah. Akhirnya tak dapat dielakkan, perang meletus. Akhirnya kita tahu Parsi kalah, Rostam sendiri terbunuh dan akhirnya kerajaan Sasanid, dinasti Sasanid tu runtuh teruslah kan, menjadi wilayah Islam lah kan. Jadi dalam Quran Allah menyebutkan ini dalam surah Al-Zariyat kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini amat pentinglah dalam pendidikan Islam untuk menjadikan manusia itu hamba Allah, hamba Tuhan, hamba Rabbul Alamin semata-mata, bukan kepada manusia. Juzuk yang berikutnya dalam pendidikan Islam adalah Quran dan hadis tu menjadi asas lah, ya. Tak boleh nak guna yang lain kan. Untuk memperkaya tu boleh, tapi syarat tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, ya. Jadi ketika satu hari tu Rasulullah ni dihantar Muaz bin Jabal, Muaz bin Jabal ni ke Yaman, menjadi wakil dia kat sana lah, ya. Mana jadi governor lah, ya. Jadi governor pun dia, jadi guru pun dia, kan, pengutip zakat pun dia, semualah. Itulah fungsi governor masa tu. Tapi adalah jentera dia kan, bukan dia seorang kan. Jadi Rasulullah tanya dia lah, kamu nak menghukum dengan apa ni kan? Nanti sana ni macam-macam masalah kan. Sebab Yaman pada tu advance, ya, satu kawasan yang advance, yang sudah lebih jauh lagi maju daripada Makkah dan Madinah. Tentu banyak masalah kan. Dan mereka kaya kan, kaya. Jadi kemudian Rasulullah tanya, kamu nanti kalau ada masalah, kamu nak macam mana menghukum, macam mana kamu nak selesaikan masalah tu kan. Kemudian Muaz kata kitabullah. Quran maknanya kitabullah, Muaz kata. Kemudian kalau kamu tak jumpa dalam kitabullah, apa pula? Rasulullah tanya dia. Maka aku putuskan mengikut sunnah Rasulnya kan. Dan Rasulullah tanya dia balik, jika tidak kamu temui dalam sunnah Rasulullah, macam mana pula? Maka aku akan menggunakan fikiranku untuk beristihad, kata dia lah. Dan aku tak akan berlaku sia-sia, jawab Muaz. Maka Rasulullah sangat gembiralah mendengar jawapan Muaz tu kan, dan dia kata segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridai oleh Rasulnya kan, sabda beliau lah kan. Jadi jawapan kitabullah ni dan sunnah Rasulullah amat penting lah kan, amat penting. Dalam satu ayat Quran surah Al-Maidah, Allah berfirman, maksud dia kan, dengan Quran Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti jalan keselamatan dengan keredaannya. Dengan kitab itu juga dikeluarkan orang-orang yang berada dalam gelap gelita menuju cahaya yang terang benderang dengan izinnya. Dan dia menunjukkan jalan yang lurus kepada mereka lah kan. Dan juga dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat uswah yang baik, contoh yang baik ya kan. Jadi itu dia asas dia Quran dan hadis ya, dan sunnah Rasulullah. Dan juzuk yang paling yang atas tu adalah menyempurnakan akhlak lah. Juzuk yang yang terakhir dalam ni adalah menyempurnakan akhlak. Jadi banyak contoh-contoh bagaimana macam mana Rasulullah kan dalam melalui pendidikan tu telah menyempurnakan akhlak. Contohnya adalah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ni dia muda 10 tahun pada Rasulullah lah. Dan dia ni pun juga buat mengembala, dan juga ketika dewasa telah buat bisnes lah. Dia biasalah pergi pada musim panas ke Syria, ke Syam, musim sejuk dia ke Yaman untuk buat bisnes lah kan. Dia ni mempunyai akhlak yang bagus, yang hebat lah kan. Sebelum dia Islam dia dah hebat. Dia ni orang yang berani, pejuang, pandai mengatur strategi, sangat inovatif, berilmu, prihatin kepada hal-hal ehwal orang-orang yang boleh menerima. Dia ni orang sangat prihatin dan boleh menerima teguran kan. Jadi pada satu hari pada tahun 616 iaitu setahun sebelum beberapa orang sahabat Rasulullah pindah ke hijrah, dia bercadang untuk membunuh Nabi Muhammad. Nak bunuh Nabi Muhammad ni.
Tapi masa dia nak pergi ke rumah Rasulullah tu, dia terserempak dengan Nu'aim bin Abdullah. Ni sahabat dia ni. Tapi Nu'aim ni dah Islam, cuma dia tak beritahu dia Islam. Dan Nu'aim kata, kamu ni sebelum nak bunuh Rasulullah, kamu tengok keluarga kamu sendirilah. Kan? Dia pun apa lagi, dengar tu dia pun pergi ke rumah adik dia. Kan? Adik dia ni, tiba-tiba sampai kat situ dia dengar adiknya dan suaminya membaca Quran. Surah Taha lah. Lalu dia masuk, dan terjadilah pertengkaran yang berakhir dengan ia menampar adik perempuannya lalu terjatuh dan berdarah. Kemarahannya reda apabila melihat adiknya berdarah, lalu meminta mushaf yang sedang dibaca oleh adiknya itu. Kan, atas kehendak adiknya dia berwuduk dan membaca mushaf tersebut. Dan hatinya tersentuh lalu mengisytiharkan keislamannya lah. Kan. Dia adalah orang yang 40 menjadi Islam, iaitu selepas hampir 6 tahun Rasulullah berdakwah. Itulah Umar bin Khattab lah kan. Kita tahu macam mana kehebatan dia kan. Dia menjadi khalifah, dan masa dia menjadi khalifah itulah Byzantium dikalahkan, tapi tak sampai hancur, tapi sebahagian besar wilayahnya dapat diambil, dirampas, dan juga Parsi yang kerajaan gagah pada itu habis langsung, dan dia telah memerintah kawasan yang begitu luas lah. Kalau kita sekarang ni daripada Tunisia sampai ke Afghanistan lah. Kan, utara daripada Jordan tu sampai ke Yaman di selatan lah. Jadi itulah maknanya dalam pendidikan Islam kita nak melahirkan orang-orang seperti itu. Orang yang hebat-hebat tu disempurnakan akhlak dia supaya dia menjadi orang yang lebih hebat lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.